Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang berusaha para pensyarah Institut Aminuddin Baki yang mengendalikan kursus pembicaraan pemimpin pendidikan Grill sesi 2020-2021. Yang dihormati Dr. Samsiah binti Sirajab selaku pensyarah pembimbing saya. Yang dihormati sahabat-sahabat Grill sesi 2020-2021 dan seterusnya para penonton yang menyaksikan pembentangan kolokium pada hari ini yang saya muliakan, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya mari sama-sama kita mengucapkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah, maka hari ini dapatlah sama-sama kita berada dalam pembentangan kolokium untuk saya membentangkan sedikit daripada projek yang telah saya laksanakan di sekolah. Projek itu ialah projek Puncak Batik. Tuan-tuan puan, sebelum saya meneruskan pembentangan ini, suka untuk saya memperkenalkan diri saya Cikgu Muhammad Rudi bin Mansur yang merupakan guru besar Sekolah Kebangsaan Sungai Menghulu, Langkawi, Kedah. Tuan-tuan puan, marilah sama-sama kita menyaksikan sedikit bingkisan berkenaan dengan montaj Puncak Batik.
Okey, demikian tadi tuan-tuan puan berkenaan dengan montaj puncak batik. Saya teruskan pembentangan ini. Tuan-tuan puan, saya memilih nama sebagai puncak batik kerana berbetulan Sekolah Kebangsaan Sungai Menghulu ini lokasinya adalah sekolah yang berada di atas bukit. Jadi kita juga mengambil sempena slogan sekolah kita iaitu Lonjak Puncak. Jadi kita namakan sebagai Puncak Batik sebagai identiti sekolah kita. Justifikasi keperluan kepada projek ini. Mengapa projek ini perlu dilaksanakan? Kerana sekolah belum mempunyai kebitaraan khusus dalam penghasilan produk yang boleh dibanggakan. Kita walaupun telah mencapai ke peringkat antarabangsa dalam pencapaian kurikulum kebangsaan dalam banyak aspek, tetapi kita menghadapi kekurangan, iaitu kita kekurangan dari segi identiti. Tidak ada satu produk yang boleh dibanggakan. Jadi atas keperluan itulah menyebabkan kita, pasukan sekolah, memikirkan apakah yang terbaik untuk kita memperkenalkan identiti khusus di sekolah ini. Yang kedua, kita cuba menjayakan kluster 4, kebitaraan dan hubungan luar, kerana kita merupakan sekolah TS25 kohort 3.0. Kita juga memperkenalkan 4 kluster dalam TS25. Jadi projek puncak batik ini kita letakkan di bawah kluster 4 iaitu kebitaraan dan hubungan luar. Kemudian kita juga meletakkan sebagai nilai tambah sekolah TS25 kohort 3.0. Kita yakin dan percaya dengan projek yang seumpama ini akan berjaya menaikkan imej dan identiti sekolah kita. Adaptasi amalan korporat, tuan-tuan puan, dalam grill ini kita telah diperkenalkan tentang dunia korporat. Kita telah melakukan penanda arasan melihat bagaimana syarikat korporat ini beroperasi. Kemudian amalan yang terbaik yang kita dapat di sana, kita bawa kepada projek yang kita laksanakan di sekolah. Saya mengambil pendekatan sistem dojo Roda Malaysia, iaitu rangkaian tempat latihan berasaskan kemahiran. Jadi untuk projek ini, saya wujudkan 3 tempat, iaitu Balai Puncak Batik, iaitu sebagai tempat latihan. Murid-murid akan belajar mencanting batik di Balai Puncak Batik. Kemudian kita ada Lorong Puncak Batik, iaitu kita sediakan tempat pameran. Yang ketiga ialah Galeri Puncak Batik, iaitu rumah produk, yang mana produk-produk yang berkualiti tinggi kita letakkan di Galeri Puncak Batik. Tuan-tuan dan puan, murid-murid juga dinilai berdasarkan tahap pencapaian tahap 1 hingga tahap 5 apabila mereka mengikuti projek ini. Dari segi perancangan projek, tuan-tuan dan puan, kita memulakan dengan analisis persekitaran, iaitu kita menggunakan SWOT, iaitu melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan cabaran kita. Jadi saya tidak berhajat untuk memperincikan SWOT ini kerana saya cukup yakin dan percaya bahawa pendidikan, khususnya sekolah, sangat mahir dan mengetahui tentang SWOT ini yang juga merupakan nadi utama dalam perancangan strategi sekolah. Kemudian kita janakan strategi melalui Chaos Metric. Kemudian pemilihan strategi melalui metrik ranking. Kemudian plan tindakan kita terjemahkan dalam OPPM, One Page Project Manager. Kemudian amalan korporat kita tunjukkan dalam bentuk business model. Inilah yang akan jadi tumpuan, iaitu bagaimana penghasilan business model ini yang merupakan kita adaptasi daripada amalan korporat itu. Saya tunjukkan tuan-tuan puan, iaitu business model canvas, iaitu kita ada 9 bidang yang diberi keutamaan, iaitu pertama rakan kongsi utama. Rakan kongsi utama iaitu kelak kebitaraan batik, kraf tangan langkawi, PIBG
PPD Langkawi, Majlis Guru Besar Daerah Langkawi, Kumpulan Sokongan Ibu Bapa KSIB. Kita ada kumpulan sokongan, kita ada 30 murid yang kita pilih ini, dan ibu bapa dia secara automatiknya termasuk dalam kumpulan sokongan ibu bapa itu. Apa aktiviti utama yang kita perkenalkan iaitu menghasilkan produk batik, kita menjalankan kelas batik, kemudian kita juga menjalankan projek jalinan dan jaringan. Nilai yang ditawarkan untuk projek ini ialah murid boleh menghasilkan produk batik mengikut kreativiti masing-masing. Murid boleh menerangkan semula proses penghasilan batik. Murid terlibat dengan program jaringan antarabangsa. Hasil kerja murid dipamerkan di lorong Puncak Batik dan galeri Puncak Batik. Sumber utama kita ialah guru, murid, ibu bapa, PIBG, pengajar daripada kraft tangan. Perhubungan pelanggan ialah kumpulan WhatsApp. Kemudian kita ada perjumpaan waris, kita ada taklimat murid, kemudian kita ada kelas batik. Saluran WhatsApp, kita ada Facebook sekolah, kita ada portal sekolah, kita ada surat rasmi yang kita keluarkan apabila ada program yang melibatkan murid. Kemudian segmen pelanggan ialah murid, ibu bapa, PIBG, guru, kelab. Struktur kos peralatan batik itu sendiri dari segi warnanya, berus, frame batik. Kemudian kita ada yang melibatkan kos juga ialah cat, yang mana kita mengecat semula rumah Puncak Batik. Kita ubah suai daripada satu tempat letak motosikal kepada rumah Puncak Batik. Dan lorong Puncak Batik juga kita cat semula lorong dia, kita cantikkan untuk dijadikan tempat pameran. Kemudian pengubahsaian ruang pusat sumber, di mana kita letakkan galeri Puncak Batik di sana. Sumber pendapatan antara perempuan ialah sumbangan PIBG sendiri, yang mana projek ini merupakan projek angkat PIBG, projek amalan terbaik PIBG yang kita letakkan di bawah PIBG. Kemudian kita ada sumbangan kumpulan sokongan ibu bapa KSIB. Kebanyakan projek ini digerakkan dengan ibu bapa sendiri yang sukarela mengeluarkan kewangan untuk projek ini. Kemudian kraft tangan Langkawi yang juga turut menyumbang, bukan saja dari segi tenaga, juga dari segi bantuan-bantuan lain. Ini bisnes model canvas, ada 9 blok, tuan-tuan. Okey. Pelaksanaan dan penilaian projek. Okey, saya ceritakan dia punya perjalanan bagaimana projek ini dilaksanakan. Taklimat bersama guru ini apabila kita dapat saja untuk melaksanakan projek ini, kita telah mengadakan taklimat bersama guru untuk menyusun atur perjalanan projek ini secara sistematik. Kemudian kita ada pemilihan murid yang kita pilih seramai 30 orang murid daripada tahun 4 dan 5 sahaja. Dan murid-murid yang terpilih ini juga merupakan murid-murid yang telah memenangi pertandingan melukis dan mewarna sempena kemerdekaan. Jadi kita pilih dan kumpulkan mereka. Kemudian ini kita telah mengadakan MOU bersama pengarah kraft tangan Langkawi, yang saya sendiri berkesempatan untuk pergi berjumpa dengan beliau dan bersetuju untuk batik ini menjadi hak eksklusif SK Sungai Menghulu, Sekolah Kebangsaan Sungai Menghulu, yang merupakan satu-satu sekolah di daerah Langkawi yang mendapat hak untuk meneruskan projek batik ini. Kemudian kita ada taklimat kebitaraan batik ini kepada waris, dan kita juga jemput PIBG yang terlibat untuk menunjukkan komitmen kita untuk menjayakan projek ini. Pada masa ini juga kita melantik jawatan kuasa yang terdiri daripada ibu bapa untuk menguruskan kewangan. Kemudian kita ada gotong royong. Ini gotong royong bersama dengan ibu bapa yang terlibat dan PIBG. Kemudian kita juga telah melaksanakan berkeupayaan, berkesempatan untuk melaksanakan kelas canting batik kali pertama, yang mana
tenaga pengajar daripada kraftangan, dan apa yang sangat membanggakan ialah pengarah kraftangan turun sendiri pada kelas yang kali pertama ini. Kemudian dalam kita berjaya meneruskan itu, kita juga tidak terlepas daripada risiko-risiko, iaitu apabila negara kita dilanda dengan pandemik COVID-19, ia memberikan kesan yang sangat besar terhadap pelaksanaan projek ini, sehingga kita bermesyuarat semula dan melakukan pengubahsuaian terhadap projek batik ini yang asalnya ialah mencanting batik, tetapi kita telah ubah suai projek ini menukar kepada mewarna batik. Ini yang tuan-tuan dan puan lihat pada gambar ini, cikgu-cikgu tengah bungkus, kita packing color dan kita bagi frame batik ini kepada murid-murid untuk mereka laksanakan di rumah. Kerana kita telah mengambil ketetapan bahawa mencanting ini akan mempunyai risiko yang sangat tinggi jika diuruskan sendiri di rumah, kerana melibatkan bahan bakar, lilin itu, dan faktor keselamatan itu yang menjadi pertimbangan kita, dan akhirnya kita memilih untuk menukar program pengubahsuaian projek puncak batik ini, yang mana kita menukar kepada mewarna batik, dan kita telah pergi semula ke kraftangan untuk membuat rakaman kaedah mewarna batik. Ini antara yang kita buat. Kemudian guru juga mengambil kesempatan ini untuk belajar di kraftangan Langkawi. Kita belajar di kraftangan Langkawi untuk teknik mewarna, supaya guru-guru dapat bantu murid kita dalam masa pandemik ini. Kemudian ini hasil kerja murid kita yang mereka buat sendiri di rumah. Kemudian ini yang kita pamerkan di lorong puncak batik. Kemudian kita juga apabila sekolah dibuka semula itu, kita ada kesempatan untuk menilai keseluruhan daripada hasil kerja murid kita, dan kita berjaya memilih 10 orang murid terbaik yang kita telah laksanakan kelas pengajaran khusus untuk mereka sebagai persediaan program jaringan bersama sekolah di selatan Thailand. Tapi sayangnya tuan-puan, akhirnya kita telah rancang dengan baik, kelas kita dapat laksanakan, tetapi projek itu tak dapat dilaksanakan akibat sekolah ditutup semula. Tuan-puan, sebelum saya nak teruskan, saya kongsikan sedikit video bagaimana video mewarna batik yang dihasilkan sendiri oleh murid yang dihantar kepada kumpulan WhatsApp. Program itu sepatutnya dijadualkan pada 21 April ketika itu. Kita telah bersetuju dengan sekolah di Thailand, tapi sayangnya kita dimaklumkan bahawa penutupan sekolah dan menyebabkan kita punya hasrat untuk melaksanakan program jaringan itu tak dapat diteruskan. Tuan-puan, ini antara video yang dihasilkan oleh murid sendiri, dihasilkan di rumah, mewarna menggunakan teknik yang kita telah kongsikan sebelum ini. Kita kongsikan antara video yang mereka buat dan mereka hantar semula. Video ini antara video yang dapat kita lihat bersama. Okey. Okay, tuan-puan, itu di antara bagaimana kita memulakan dan kita berjaya sehingga hampir
sampai ke projek jaringan bersama Sekolah Kesihatan Thailand tetapi tidak dapat dilaksanakan. Jadi refleksi dan penutup tuan-puan, kekuatan daripada projek ini ialah kita berjaya menjadikan batik sebagai identiti khusus sekolah kita. Alhamdulillah, ini satu pencapaian yang sangat kita banggakan di sekolah kita, yang mana batik ini akhirnya menjadi identiti khusus bagi Sekolah Kebangsaan Sungai Menghulu, mendapat hak eksklusif daripada kraftangan Langkawi. Kemudian kita juga sangat berbangga murid yang terlibat mampu mewarna batik dengan baik. Kemudian secara tidak sedar, projek ini akhirnya berjaya membentuk kumpulan pembelajaran guru, yang mana kita juga tidak bergantung kepada tenaga pengajar kraftangan, dan akhirnya cikgu-cikgu kita yang mengikuti projek ini mereka juga mampu menjadi pengajar kepada murid-murid kita. Kelemahan pada program ini, projek ini tuan-puan, ialah kekangan untuk melaksanakan kelas bersemuka, fokus untuk kemahiran mencanting ditangguhkan. Inilah hasrat yang sangat besar kita nak buat tetapi kita tidak berjaya, kerana mencanting ini saya ingat satu kemahiran yang sangat tinggi. Walau bagaimanapun kita berjaya mengajar mereka dengan teknik mewarna, itu pun satu pencapaian bagi kita. Kemudian projek Galeri Puncak Batik ditangguhkan. Kita terpaksa tangguhkan akibat penutupan sekolah ini, yang mana kita telah wujudkan ruang tetapi kita tak dapat usahakan secara sepenuhnya. Jadi show penambahbaikan kepada projek ini, kelas mencanting diberi fokus semula. Sebenarnya saya sebutkan tadi bahawa hasrat untuk mencanting ini mesti diteruskan apabila ada ruang dan kesempatan sekolah bersemuka semula. Kemudian Galeri Puncak Batik diwujudkan, diteruskan projek ini supaya dapat mempamerkan hasil kerja yang berkualiti tinggi sebagai rumah produk yang kita telah rancang di peringkat awal. Kemudian program jaringan diteruskan dan diperhebatkan. Jadi saya ingat ini kita boleh lestarikan projek ini bersama dengan sekolah-sekolah luar. Jadi kita akan teruskan insya-Allah apabila sekolah bersemuka. Kemudian menyertai pameran bersama kraftangan Langkawi, ini juga hasrat kita untuk kita bersama dengan kraftangan, murid-murid yang terlibat diberi peluang dan ruang untuk mereka mencari pengalaman dan menimba ilmu. Kemudian yang terakhir sekali ialah menghasilkan produk sendiri. Mungkin sampai satu masa nanti banner sekolah kita, murid-murid kita saja menghasilkan melalui produk batik. Ini harapan yang sangat tinggi untuk bagaimana projek ini dapat dilestarikan pada masa yang akan datang. Tuan-puan, sebelum saya mengundur diri, saya mengambil sikit daripada kata-kata yang sangat hebat daripada guru besar Muriel Summers, guru besar sekolah ABCOM, dalam buku Stephen R. Covey 2011. Apa yang disebutkan oleh beliau ialah kecemerlangan tidak berlaku dalam sekelip mata. Kecemerlangan adalah pengembaraan seumur hidup, iaitu berusaha untuk mencapai kejayaan yang tertinggi. Bagaimanapun harus diingat, ia proses perlahan dan mengambil masa. Akhir sekali tuan-tuan, saya abadikan ilmu dan pengalaman berharga ini dengan rendah hati dengan menyatakan dedikasi khusus saya kepada Dr. Samsiah binti Sirajab selaku pensyarah pembimbing yang tidak jemu-jemu membimbing, bersabar, membantu sehingga ke saat akhir, sehingga saya berjaya melengkapkan projek ini secara keseluruhannya. Terima kasih Dr. Dan juga saya juga merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada semua pensyarah yang terlibat dalam grill ini, sesi 2020-2021, yang saya tidak dapat dedikasikan nama mereka satu persatu. Juga terima kasih tidak terhingga kepada sahabat-sahabat grill, Guru Besar Puzil yang satu negeri dengan saya, yang banyak memberi semangat untuk saya meneruskan projek ini hingga ke akhirnya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat keseluruhannya yang saya tak boleh dedikasikan nama mereka satu persatu. Sekian saja pembentangan saya yang baik daripada Allah jua, yang lemah itu atas kelemahan diri saya sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.